بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Zakatul thimar ini ialah pada menyatakan zakat thimar mana buah-buahan. Qala wa amma thimaru fatajibu fiha az-zakatu fi syai'aini. Dan adapun thimar yakni buah-buah maka wajib padanya pada as-thimar az-zakatu oleh zakat fi syai'aini faqat. Pada dua perkara sahaja. Pada dua perkara sahaja minha. Jadi syai'aini tapi dalamnya itu minha. Jadi kalau begitu minha itu daripada thimar. Setengah daripada mana syai'aini minha. Mana dua perkara daripada as-thimar. Wahya dan yaitu ataupun wahuma. Wahuma. Sini makna wahya samaratul nakhli wa samaratul karmi. Samarah nakhl mana tamar. Nakhlah nakhl mana tamar, buah tamar. Wa samaratul karmi murad dianya ialah al-ainab. Buah anggur. Dipanggil sebagai karm. Kalau wa syaraitu wujubiz zakati fiha arba'atu asya'a. Dan segala syarat-syarat wajib zakat padanya, pada thimar ini ialah arba'atu asya', 4 syarat. Yang pertama al-islamu, maka tak keluar orang kafir tidak wajib. Begitu juga wal hurriyatu, merdeka, hamba tak wajib keluar zakat. Wal milku tam, milik yang sempurna. Jadi kalau milik itu tak sempurna, walaupun milik tapi tak sempurna maka tak wajib juga. Dan yang keempatnya wan nisabu, ialah nisab. Jadi tidak ada haul. Kerana dia adalah
Maknanya pusingan dia ialah musim dia. Mengetam ataupun mengambil buah itu. Berbeza dengan yang lain itu dia kena ada haul. Jadi kata syarih kita pula wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'aini. Pada rokara minha daripada thimar faqat hanyalah wahuma. Dia dari syarah ni dia sebut wahuma samaratun nakhli, keduanya syai'anin tu ialah tamar dan juga samaratul karmi. Karmi bisukun mana taskinir ra. Samaratul karmi buah karm ay al-inabi. Mura al-karm ialah al-inab. Sebab apa dua ni sahaja yang wajib kena keluar zakat? Li'annahuma daripada kalangan buah-buah. Tu. Ada pun gandum, beras tu makna biji-biji je. Ni tu makna makna biji-biji. Ni buah. Li'annahuma kerana bahawa keduanya an-nakhl dan juga al-karm ini minal aqwati al-muddakharati. Daripada akwat jamak kepada kut makanan yang mengenyekkan. Makanan yang mengenyekkan di suatu tempat lagi pula dia tu al-muddakharati yang boleh disimpan. Dia kena ada dua ciri ni. Yakni kut akwat boleh mengenyekkan, yang keduanya boleh disimpan lama. Walau abbarul musannifu bil inabi, kata syarih kita, kalaulah buat ibarat oleh musannif itu dengan kata inab, lakana aula, nescaya takbir musannif itu adalah lebih utama. Di mana? Liwurudin nahyi an tasmiyatihi bil qarni. Kerana kedatangan teguh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia teguh Nabi? En tasmiyatihi, daripada menamukan al-inab itu bil qarni. Ada larangan daripada Nabi menamukan inab itu dengan karm. Dengan karm. Mana qala sallallahu alaihi wasallam, la tusammul inaba karman. Jangan kamu namakan inab itu, buah anggur itu karman. Jangan. Inab mana buah anggur. Innamal karmu ar-rajulul muslimun. Dia takut semabuk gitulah. Alasannya daripada perkataan Nabi innama, mana hasar Nabi ini seolah macam illah lah. Apa? Kerana innamal karmu hanya sahaja karmu ni ar-rajulul muslim, ialah laki-laki yang Islam, yang muslim. Jadi jadi semabu, jadi bertukar lah pula. Buah anggur. Nak ke buah anggur disebut al-karmu. Jadi ada orang pihak ar-rajul muslimun, kena keluar zakat ke mana pula. Misalnya. Tapi soalnya ialah Nabi lari daripada menamukan inab itu sebagai karmu. Karena al-karmu itu ialah juga makna dia ialah ar-rajul muslimun. Qala rawahu Muslimun, meriwayatkan hadzal hadis oleh Imam Muslim. Kila dikatakan summiya karman. Apa ada dinamo ke inab tu karman. Dinamo ke inab itu karman limata. Kerana apa? Minal karomin, daripada karom bi fathir ra. Jadi tadi itu taskinur ra. Mati kero, tapi dinamo ke karman itu ambil daripada al-karom. Dengan fathah karo li'annal khamrata, kerana khamrah yani arok dah al-muttakhadhata min, yang dibuat daripada inab. Kerana arok yang dibuat daripada inab. Jadi kalau yang dibuat daripada inab, peraman inab itulah yang dikatakan khamrah. Lain daripada peranan inab dinamakan nabiz. Sebab tu mazhab Hanafi misalnya, dia tak, walaupun minumnya itu memabukkan, tapi lain daripada perah dan perangai anggur itu tidak najis dan tidak haram. Sebab Nabi sebut khamr. Khamar ni ialah perah anggur je. Tapi tidak kias. Mazhab lain Imam Syafi'i dia kias.
Hak minum yang lain pun dia ada ilah yang sama memabukkan. Itu maka dia najis. Tuhmalu alaihi nescaya ditanggungkan di atasnya. Khamrah yang dibuat daripada inap ni. Ditanggungkan di atasnya. Itu makna di atas ditanggungkan, makna di atasnya atas kata al-karam. Fakuriha, maka takut ditanggung di atasnya karena khamrah yang diperbuat daripada itu ditanggung ke di atas makna karm. Tuh. Jadi algo yang dibuat daripada inap itu ditanggungkan di atasnya di atas al-karam ni. Jadi kalau begitu fakuriha an yusamma bih, maka dimakruhkan bahawa dinamakan ake inap itu dengannya dengan akar. Takut orang GPH kata arkam itu ialah algo. Yang dibuat daripada perah anggur. Waju ilal mu'minu ahaqqu bima yushtaqqu min al-qaram. Dan dijadikan orang beriman itu lebih berhak dengan barang yang diistiqaq diambil daripada perkataan al-qaram. Yuqalu rajulun karmun. Lelaki karmun bi iskanir ra wa fatiha. Rajulun karmun, rajulun karamun, ai karimun. Seorang laki-laki yang mulia. Itu lebih berhak daripada ditanggung kepada itu dengan sebab itu tak sah guna lah. Jadi Nabi lagi guna mana-mana mau ke inat itu sebagai karm. Wa tamaratun nakhil wal a'nabi. Bermula buah-buah tamar dan a'nab, jamak kepada inab, afdalus thimar. Ialah buah-buah yang paling afdal. Itu dia. Buah tamar dengan buah anggur ialah buah yang paling afdal. Tak sedut kedai beran oyak buah kita tani atau lebih produk kita tu berorientasi kepada buah ni tu. Buah tamar, buah anggur itulah yang paling afdal. Wa syajaruhuma afdalu bil ittifaqi. Pohon keduanya lebih afdal berbanding dengan yang lain. Pohon keduanya, pohon tamar, pohon inab itu lebih afdal bil ittifaqi dengan ittifaq ulama. Inilah buah-buah dan pohon yang paling afdal. Walaupun di sana ada lagi wattini wazaitun. Tapi kenyataannya inilah buah yang terafdal dan pohon yang terafdal. Pohon tamar, buah tamar. Dan pohon dia, pohon inab, buah inab, buah pohon inab. Wa ikhtalafu fi ayyihima afdal. Jadi hok ikhtilaf ulamanya pada yang mana keduanya lebih afdal. Buah tamar lebih afdal ke inab lebih afdal. Situ khilaf. Warajihu anna nakhla afdalu. Hak rajihnya bahawasanya hak kuat dari segi dalil bahawasanya nakhal maknanya tamar itu lebih afdal. Maka diwurudi kerana kedatangan hadis akrimu ammatikum an-nakhl. Akrimu ammatikum an-nakhla al-mut'imati fil mahli. Wa annaha khuliqat min tinati adama. Mulia ke oleh kamu mok saudara kamu an-nakhla ake buah tamar yang mana buah tamar ni al-mut'imati yang memberi makan ataupun yang mengenyai ke fil mahli pada masa kemaga. Tu jasa dia ni al-mut'imati bi kasril ain mut'imat ay allati tut'imu thimaraha, memberi makanlah akan buahnya fil mahli ay qahti kerana kemara wal maja'ah ana lapar. Wa annaha wa annaha khuliqat min tinatil adama. Lepas tu pula wa annaha bahasanya tamar nakhl itu afdalunya makna kerana dia dijadikan daripada tinati adama. Tinah maknanya tanah Adam. Itu. Adalah hadis ini al-awwal.
min tinil ladzi khuliqa minnahu Adamu. Yakni sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tu dijadikan dengan suatu jenis tanah. Jadi tamar ini juga jadi daripada jenis yang sama daripada kejadian Adam. Itu maknanya wa annaha khuliqat min tinati Adama. Maka dengan sebab tu dia adalah lebih. Jadi kita ni anak-anak kita tu lah kita kena terbiah lah. Budak-budak lon ni dia tak asyik makan buah tamar ni. Dia tak asyik makan buah tamar. Itu makna buku ke apa tu kita kena terbiah anak-anak kita. Sebab lon ni musim lon ni dia makan ni lain tu dia banyak. Dia tu dia utama ke benda lain. Jadi tak berahi, tak sedap dia kata. Kita kena itulah, kena ajar. Yang makan buah tamar. Wa nakhlu muqaddamun 'ala al-inabi fi jami'il Quran. Apa pula isyarat-isyaratnya dalam Quran, tamar itu didahulukan di atas inab pada sekalian Quran. Dalam ayat-ayat Quran Allah Taala sebut tamar dulu barulah inab buah anggur. Wa syabbaha sallallahu alaihi wasallam dan telah membuat tasbih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan an-nakhlata bil mu'minin. Tamar itu Rasulullah mentasbihkan akan tamar itu dengan orang beriman. Fa innaha tashrabu bi ra'siha. Maka bahawasanya nakhlah tu dia isa air bi ra'siha dengan kepalanya. Fa idza quti'at matat. Maka apabila dikerakkan akan ra'suha matat, matilah dia. Tu. Jadi nabinya dia buat perumpamaan tamar itu dengan orang yang beriman. Fa idza kuna mana wa yuntafa'u bi jami'i ajza'iha. De pohon tamar ni boleh diambil manfaat dengan sekalian juzuk-juzuknya. Juzuk-juzuk anak lah. Supaya pohonnya tu maknanya ada guna berlaku. Ni start daripada bawah sampai ke atas. Lagu tamar lagi tu. Semua juzuk-juzuk dia tu berguna berlaku. Wahya an-nakhlatu asy-syajaratu at-tayyibatu. Pohon kayu yang bagus, sangat bagus, al-mazkuratu fil Quran. Yang disebut di dalam Quran. Dia tak sebut dalam Quran ni. Misalnya tadi. Dia buah-buah yang lain tanah Arab pun ada yang tak disebut tamar tu bukan sekali disebut, acak kali. Jadi hadis sama telur, tak suruh koyak banyak Fakanat afdala, maka kerana itulah maka adalah an-nakhlah itu lebih afdal min al-inab. Wa laisa fi syajari syajarun fihi dzakarun wa untha. Tahtajul untha fihi ila dzakari siwahu. Tidak ada pada pohon kayu satu pohon pun fihi pada syajar itu ya jatuh dan yang betinanya. Tahtaju yang berhajatlah unsa itu, yang tahtajul unsa fih, yang berhajatlah oleh yang tino padanya, panggil tino lah perempuan mana dia pohon dia ada tino jatuh ila zakari kepada zakar mana hok jatuh hok tino tu dia duk nok kepada hok jatuh siwahu malaikat tamar. Sebab itulah tamar ni dia kena apa nama kahwin ke tu. Dia tidak sumpah lain jadi maknanya ada kena pecah mayat dia tu. Itu. Jadi menunjuk maknanya keunikan dia yang membezakan dia itu menunjukkan dia itu adalah lebih afdal daripada yang lain itu di antara. Wasyabba sedek wasyabba sallallahu alaihi wasallam ain ad-dajjali bi habbatil inab. Tengok itu isyarat-isyarat. Jadi kalau buah tamar itu Rasulullah dia tasbihkan dengan orang beriman. Sedekah inab itu ditasbihkan mata dajjal itu seperti inab. Bukanlah makna mata cuma dari sudut tertentu tapi makna sepuluhnya makna ayat Nabi tasbihkan mata dajjal itu seperti inab. Jadi bagi orang yang melihat dari sisi yang orang panggil dalam itu makna dia jadi apa ni? Ini kita berjumpa dah dengan hadis ni. Kita baca Muslim, Dajjal,
Jadi kita lalu dah hal itu, maknanya Dajjal itu mata dia tu seperti inap. Jadi mentasbihkan oleh Rasulullah SAW akimat Dajjal dengan biji habbatil inabi, anggur. La'annaha, kerana al-inab itu aslul khamri, ialah asal khamar. Asal khamar agak. Wahya de agak tu pula ummul khaba'is, ibu kepada benda-benda yang keji. Ummul khaba'is, ummul fahsya. Itu pula dia. Waktu asal kepada agak kepada dia. Peraman, perah, anggur. Waktu asalnya. Tidak dinamakan agak, melainkan perah, anggur. Itu asalnya. Maka di situ nampaklah dengan pelbagai sudut dan faktor sani, nampaknya anggur ni dia kalah dengan tamar. Tapi anggur menir dengan hak lain-lain. Dengan tamar so tu dia kalah. Di situ tempat nak cari poin kata kurangnya anggur, tapi khilaf. Ada juga ulama mengatakan anggur lebih afdal daripada tamar. Ada dah. Dia punya alas-alas dia. Ini alif kita sininya dia pilih ar-rajih, kaulnya rajih. Kaulnya rajihnya tamar lebih afdal daripada anggur. Wa syara'u wujubi zakati fiha. Dia syarat-syarat wajib zakat padanya pada ayis simar. Pada simar ini arba'atu asya'a. Bal khamsatun, bakal 5 atau istidrak dia. Idrak, okey sidrak mana? Idrak alif. Bakal 5. Kama sata'rifu, sebagaimana awak akan tahu akan dia. Akan tahu akan dia, akan idrak sani. Yakni bal khamsatun sani. Wahya hukpak sani al-arba'ah tu mana? Al-Islam wal hurriyat wal milkul tam wal nisabu. Wa qad alimta, sesungguhnya engkau tahu dah muhtarazatiha, benda-benda yang dijaganya nya al-bar'ah sani mimma taqaddama, daripada barang yang telah lalu. Maknanya muhtaraz bagi Islam enggak kafir. Dengan segala huraian wa hurriyatu, muhtaraz dia ialah hamba. Dengan bagai-bagai jenis hamba. Milik tam, muhtaraz dia makna milik juga tapi tidak sempurna. Nisab, mana tak sampai itu adalah muhtaraz dia sudah dijelaskan di dalam mana huraian yang telah terdahulu. Patu yang kelima mana? Wal khamisu. Hok mata, musannif tak nak sebut. Yang kelima, musannif tak sebut. Syarah kita sebut ialah budu'us salah. Yakni nyata baik. Nyata baik ni makna masuk. Nyata masuk. Baik buah tu maksudnya masuk. Wahwa bulughuhu, iaitu budu'us salah. Nyata baik maknanya masuk tu. Sampainya buah tu sampainya buah sama rasa ni sifaten akan sifat yutlabu fiha ghaliban, yang dituntut padanya pada sifat tu pada ghalibnya, pada ghalib orang nak maksudnya masuk lah. Kalau kita kecil mana masuk fa'alamatuhu, maka alamatnya budu'is salah fit samaril ma'kuli al-mutalawini, pada buah yang dimakai yang berwarna-warna. Kalau buah tu pese ada warna daripada hijau ke kuning ke merah, dia berubah. Mutalawin, berwarna-warni. Mana buah tu dia tidak pesen warna. Ada buah tu dia pesen warna aja. Mana putih, warna hijau, masuk warna hijau juga. Misalnya. Maka tak boleh kira warna lah. Akhzuhu fi khumratin. Mula masuknya buah saat itu pada merah. Al-sawadin ataupun hitam. Al-sufratin ataupun kuning. Mula kuning-kuning dah. Mula merah dah, mula hitam dah. Itu dia panggil alamat kata budu'us salah. Wa fi ghairil mutalawwin, pada buah yang tidak berwarna-warni minhu, daripada buah
kal inabil abyadi, seperti buah anggur putih. Buah anggur putih itu putih situ, bukan putih sebuah ketah ni. Jadi warna dia tu cerah dah. Macam kita kata air putih lah, bukan warna putih, mana jenis. Jadi kal inabil abyadi, linuhu, lembutnya, lembutnya wa tamwihuhu, lembutnya dan juga tamwihnya. Tamwihnya wahwa safa'uhu. Mana tamwih? Maknanya jernihnya, lembut, dan tamwihnya, buah tu maksudnya safa, makna jernih. Kita pergi dia tu makna lembut. Kalau tidak masuk, kerah hukum. Wajaroyanul ma'i fi, dan mengalir air padanya. Ada air. Huwa, kerana ianya mana samar ini qabla buduwi shalah, sebelum daripada nyata baik, mana sebelum daripada masuk, la yasluhu lil akli, tidak patut bagi makan. Kalau nak makan juga tak ada apa, orang jenis berari asal-asalnya makan semata ni. Zakat tu habis cerita zakatul thimar. Sekarang masuk pula zakatul urudit tijarah. Zakat mata benda perniagaan. Wa amma urudut tijarati fatadibu zakatu fiha bi syaraiti al-madhkurati fil athman. Adapun mata benda perniagaan, maka wajib zakat padanya pada urudut tijarah itu ialah dengan syarat-syarat yang telah tersebut pada zakat athman, zakat mata wan ataupun mah perak. Wa amma urudut tijarah jam'u ardin. Urudu tu jamak daripada perkataan ardin bi fathil ain wa iskanir ra. Ardin ismun li kulli ma qabala naqdaini. Jadi ardin ni mata benda, terjemah bahasa Melayu. Ialah nama bagi tiap-tiap bagai yang muqabalah akan dua nakok emas dengan perak. Muqabalah mana berimbalan. Berimbalan dengan dua nakok min sunufil amwali, daripada sempun harta. Sempun ni bagai-bagai, dia bahasa Melayu pun payah juga nak terjemah. Kalau bahagia kita terjemah bagi perkataan kismun, aksamun. Now kita terjemah atau kita mana bagai-bagai. Sempun lapai asnah ni, itu tak apalah golong ni, mana orang ni. Jadi sempun, sunufun asnah, nak terjemah apa bahasa Melayu? Payah. Tak ada, habis. Terpaksalah kita terjemah bagai-bagai juga. Ataupun mengikut konteks, kalau kena kepada manusia, panggil golongan, lapar golongan. Misalnya. Itu carilah bahasanya. Fatajibu zakatu fiha, dan maka wajiblah zakat pada urudit tijarah ni li khabaril hakim, kerana ada hadis hakim bi isnadaini sahihaini, dengan dua isnad yang sahih kedua-duanya ala syarti syaikhaini, di atas syarat syaikhaini Bukhari Muslim. Maknanya dalam kitab Bukhari tak ada hadis ni, dalam kitab Muslim pun tak ada juga, tapi rijal syarat syaikh itu makna rijal Bukhari, rijal Muslim tu makna ada. Maknanya ada makna rijal ni makna ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Fil ibili sadaqatuha, pada binatang unta sedekahnya ibil. Wa fil ghanami, pada binatang kambing sadaqatuha, sedekahnya kambing. Wa fil bazzi, dan pada bazzi ni apa dia? Pakaian. Sadaqatuhu, ialah sedekah bazzi. Tapi bukan yang makna diri pakaian tu. Dia bukan zakat ain. Tu. Wa huwa yuqalu li'amti'atil bazzazi. Al-bazzi ni dikatakan bagi mata benda bazzaz. Tu maknanya morok dianya ialah dia yang dibuat menego lah. Sebab mata benda bazzaz ini tidak masuk dalam jumlah zakat ain ni. Diri zakat dok ni.
Bermaknanya dia masuk dalam kata maknanya perniagaan lah. Walisilahi dikata bazi saat itu bagi mata benda bazaz dan juga silah senjata. Walaisa fi zakatun aini, zakatu aini. Dia tidak adalah padanya pada bazil ini zakat aini tak ada. Kalau gitu, nak payah lagu mana? Nih. Jadi Nabi kata wa fil bazi sadaqatuhu. Jadi sedekah sudah ada dalil yang menunjukkan bahawasanya bazu ni mata benda bazi ni ain dia tu tidak kena keluar zakat. Jadi walaisa fi zakatu ainin. Maka begitu Nabi kata sedekah tu gapnya mana zakat? Fa sadaqatu zakatu tijaratin. Situlah pahamnya kata sedekahnya sedekah maknanya bazin saat itu ialah zakat perniagaan. Wahya dan yaitu zakat urudit tijarah ni taklibul mali menukarkan harta bi muawadatin dengan pertukaran li gharadir ribihi kerana tujuan no utung. Itu wahya bisyaraiti al-khamsati. Ialah dengan syarat-syarat yang 5 al-mazkurati fi zakatil athman yang telah tersebut pada zakat athman. Kalau tadi itu itulah tambah haul tadi tak ada pada simat tadi tak ada haul, tambah haul asal lah dulu 5 tu. Wa taraka sadisan, mualif kita tinggal yang ke-6 wahwa ayyu malaka bi muawadatin, itu syarat dia. Musannif kita dia tinggal syarat yang ke-6. Jadi dia syarat yang ke-6 bahawa dimiliki akan dia itu dengan cara pertukaran. Dia kena 2 halus. Jadi kalau tidak dengan muawadah tak boleh. Mana misal dia? Kah mahar. Orang perempuan dia dapat mas kahwin. Dia dapat mas kahwin tadi. Dia buat menego. Dia menego. Boleh. Kenalah zakat. Sebab mas kahwin itu ialah tukarnya dengan bodoh. Berimbalan dengan bodoh. Wa'i wadil khul'i. Mata mana tukarnya khulu'. Tukarnya khulu' itu ialah dengan perceraian itulah. Diceraikan dia. Wasulhi andamin. Suluh, akad suluh. Daripada dam. Bayar dam. Jadi maknanya dengan cara bayar dia. Akad suluh dia itu dengan cara bayar. Itu tukar dengan apa? Dengan darah. Suluh makna bayar dia misalnya. Dia boleh dia orang bayar, orang bunuh, orang panggil adik-beradik dia Jadi dia buat nego benda tu. Jadi itu dia panggil ada muawadhah. Jadi tafriqnya fala zakata fima mulika bi ghairi muawadhatin. Maka tidak ada zakat pada barang yang dimiliki tanpa muawadhah. Lagu mana tanpa muawadah? Misalnya kahibatin, pemberian bila tawabin. Pemberian tanpa ada balasan. Bui semata. Orang bui kepada kita produk misalnya, produk kecantikan. Kita nak nego, tak boleh lah. Tapi kalau isteri saat ini diberikan produk kecantikan misalnya, dia buat nego. Boleh. Tapi banyak mana bui ini. Wa irsin dapat sako, tak boleh. Dapat sako. Wa wasiyatin itu pun tidak kena, tidak wajib kena keluar zakat. Lintifa'il muawadhati kerana ternafi muawadhah pertukaran. Wasabi'an ada lagi yang ke-7 syarat dia. Wa huwa an yanwiya halal tamalluki at-tijarata. Bahawa dia meniatkan ketika dia memiliki barang sana urud di tijarah sana itu dia niat tijarah. Niat berniaga. Limaza? Kerana apa? Litatamayyaza anil qinati. Supaya jadi terbezalah tijarah saat ini daripada qinah. Qinah ni makna nak sifat. Wala yajibu tajdiduha fi kulli tasarrufin, dan tidak wajib tajdid akan niat saat ni. Pada tiap-tiap kali urusan. Nak kali urusan kena niat nyanyolah. Bal tastamiru ma lam yanwil qinata. Bahkan berkekalalah perniagaan ini at-tijarah selama mana dia tidak niat qinah.
Tidak niat nak sipel. Tu. Fa inna waha, maka jika niat akan kinah in qata'al haulu, maka terputuslah oleh haul. Mana tahun. Kalau begitu fayataju ila tajdidin niyati, maka berhajat kepada memperbaharukan akan niat makrunatan hal keadaan disertai bitasarrufin dengan tasarruf. Jadi dengan itu habislah kita anak. Habis kita anak juzuk yang ketiga ni lah hak naskah ni. Nak bawa ni sambungnya dia. Mula-mula tu nak tulis kata ai banyak ni. Banyak tak jadi pakai bawa dua-dua. Kanda dua-dua tak ada apa. Habis kat tu faslun fi bayani nisabil ibil. Betul. Kenapa? Takut ada yang tersembunyi antara dua jilid tu ni. Ini fasal pada menyatakan nisab ibil untuk wama yajibu ikhraju dan apa yang wajib mengeluarkannya. Hanya amanah ibil itu. Nah, ini zakat dia kalau kitab-kitab fiqh lain tu dia mula dengan binatang ni. Dia mulakan dengan zakat binatang. Nah. Sini duduk agak ke dia. Faslun, ini satu fasal yang menceraikan huraian yang terdahulu, takrir yang terdahulu dengan takrir yang lagi akan datang. Wa awwalu nisabil ibil khamsun. Mula-mula nisab ibil ialah 5 ekor. Maknanya orang yang menternak, dulu dia ada dah. Dia ada dah bahada dulu ni. Barang siapa yang memelihara ni, yang menjaga menternak ibil mana untuk sehingga siapa haulnya dalam keadaan sampai nisab ialah 5 ekor. 5 ekor unta kena keluar zakat dah. Kalau lembu 30, kambing 40. Unta ni sebab dia besar, daging lebih banyak daripada lembu. Jadi 5 ekor unta ni wajib kena keluar zakat dah. Tapi wafiha pada zakat 5 ekor unta tu ialah syatun seekor kambing. Bukan unta ni. Sebab dia tak boleh nak waktu beg seekor unta. Dia tak boleh nak waktu sebab tak pada. Ni tak pada. Wa fi asrin pada 10 ekor unta syatani 2 ekor kambing. Wa fi 15 salatu siyahin. Kalau 15 ekor unta ni 3 ekor kambing. Siyahin jamak kepada syah. Wa fi 20 arba'u siyah. Daripada 20 ekor unta ni ada 20 ekor unta 4 kambing. Wa fi 50 wa 20 daripada 25 ekor untuk itu wajib waktu bintu makhadil minal ibil. Bintu makhad bintu bukan ibnu, dia ada ibnu makhad. Bintu makhad itu lagi akan datang ada keterangan dia. Bapa panggil bintu makhad ni mustahil lah ni. No tino minal ibil, no bintu bukan ibnu, bukan bin dak. Nak bentu makhad minal ibil. Itu dari sarungnya ada huraian dia. Bapa panggil bentu makhad, bapa panggil ni hiqah. Bentu labun. Tapi hak ini almost tahun lah untuk tu. Ni. Wa fi sittin wa salasina. Pada 30 ni. Jadi pada 30 ni bentu labun. Ini umur 2 tahun. Umur 2 tahun lebih untuk hotino. Untuk umur 2 tahun lebih. Kemudian dipanggil dia sebagai bentu labung. 2 ekor bentu. 2 ekor dah. Bentu labung. Seekor bentu labung. 25. Seekor bentu makhod. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Siapa 35? Ialah satu bentu makhod. Masuk 30 ni. Maka kena bentu labung. Sekor juga untuk. Tapi bentu labung. Dia ke mahal tu. Semakin bertambah umur, semakin mahal. Ni 2 tahun lebih. Dia bertambah umur. Wa fi sittin wa arba'ina. 40 ni. Saat ni 30 ni. 10 ekor ni.
40 ne, 47, 48, 49, 50. 30 ne, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Satu bentuk labung. Masuk 40 ne, hiqqatun, satu hiqqah. Bina tahu tu maknanya 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Nih. Kalau nak gerbe kena 5 tahun lebih. Nih, 5 tahun lebih nak gerbe. Untuk lah, untuk. Wa fi ihda wa sittina 91. Tengok tu. Pattern dia tak jadi selagi tu. Saat ni 25, siapa 35, 30 ni. 30 ni siapa 40 ni. 40 ni siapa 61. 61 baru berubah. Jadi 40 ni 47, 59, 60. Itu bentuk labung hikoh, satu ekor hikoh. Kemudian wafi ihda wasitina 91 ekor untung. Siapa orang panggil haunya ada 91 jazaatun. Jazaah 4 tahun lebih. Tu. Wafi sitin wasabiina pada 70 ne benta labung, 2 ekor bentuk labung. Jadi 70 ne. Sebab tadi 30 ne, 72. Tu. Dia kapuh-kapuh. Jadi 2 bentuk labung. 2 bentuk labung. Dia duk kira lagi ni supaya sifat 20 lah juga. Duk main motor tu. Dia orang jenis malam mikir dia tak sini semua lagi. Duk main pota kon pota. Lepas tu dia tidak selaras. Peningkatan dia. Sifat 20. Dia tak ada pota lagi mana dia pergi mari daripada kepala ke ekor kelik semula kepala gitu ya. Tapi saat ni orang tu duk momok-momok ke susah payah. Kok dia ngaji dia ngasi jurus sehok susah-susah tu. Tak ada kata susah pun itu orang panggil tidak berlaku adil di dalam menilai. Sebab dia tak mahu dimula lagi. Jadi kalau 76 jadi 2 bentuk labung. Wa fi ihda wa tisina 91 hiqqatani 2 hekah. Sebab 1 hekah itu 40 ne. 40 ne tambah 40 ne. Jadi 92. Tapi sini 91 kena 2 hekah. Wa fi mi'atin wa ihda wa 20 121. Salatu banati labung. 3 ekor bentuk labung. Tu ni kita akan ada keterangan mengenai nama-nama ni. Summa fi kulli arba'ina bentuk labung ni. Lepas pada tu dia jadi sekata. Kemudian pada tiap-tiap 40 ekor untuk 1 bentuk labung. Lepas pada ni makna jadi 4 bentuk labung, 5 bentuk labung, 200. 5 bentuk labung, 40. 204 bentuk labung, begitu. Kalau kita nak bentuk labung lah. Wa fi kulli khamsina hiqqatun. Kalau 100 kita buatlah maknanya 2 hekah. 150 3 hekah. 200 boleh 2. 200 boleh 4 hekah, boleh 5 bentuk labung. Boleh pilih. Qala wa awwalun nisabil ibli khamsun. Permulaan nisab ibil itu ialah 5 di hadis kerana ada hadis. Laisa fi maduna khamsin minal ibil sadaqatun. Tidak ada yang kurang pada barang yang kurang daripada 5 ekor daripada unta itu sedekah, yakni zakat tak ada. Wa fiha syatun dan pada khamsatin ini pada khamsatin ibil itu ada kena wajib syatun 1 ekor kambing. Wa inna ma wajabati syatu hanya wajib kambing. Apa buat keluar kambing ni? Sedekah dia panggil zakat ni, unta ni zakat ainin. Waktu be ain yang zakat tu ni. Misal. Dan itulah innama ni dia panggil jawab bagi soalan yang ditakdirkan. Jadi kena takdirkan soalan. Apa ni? Apa waktu be syahnya? Zakat utuh, waktu be utuh. Gitulah rupa soalannya. Maka dia pun menggunakan panggil innama
Wa innama wajabati syatu. Hanya sonya wajib kambing. Wa in kana wujubuha. Sekalipun adalah wajibnya kambing saat itu ala khilafil asli di atas menyalahi asal. Jawab dianya ialah lirrifqi bil fariqaini. Kerana rifqi makna kesebelah tolak ansur dengan dua fariq, dua kumpulan. Li adna ijabal ba'ir, kerana memperwajibkan ba'ir untuk lima ekor untuk waktu bik seko. Itu yadurru bil maliki. Mudarat. Fariqah ini makna malik dengan penerima zakat tu. Mudarat lah maliknya. Allah, 5 ekor untuk seko kena waktu bik. Tu maknanya yenggih sangatlah. Tu. Jadi kalau 25 orang seorang di sana mana keluar tu hingga. Jadi kalau waktu bik seko tu agak jadi itu nampak jadi besar lah. Jadi mudarat bagi malik, mudarat banyak, bukan sikit-sikit. Wa ijabah juz'im min ba'ir, atau kepada ijabal ba'ir. Dan kerana memperwajibkan satu juzuk daripada ba'ir, daripada unta. Wa huwa al-khumus. Kalau gerbe tu semua 1/7, hak tu tak apalah. Hak ni kalau zakat nak buat lagu mana, nak ambil 1/5 daripada unta. Yudirru bihi, memudaratkan dengannya dengan malik wabil fuqara, dan juga fuqara. Ambil 5 orang fuqara, ambil bagi buat mung. Nak bagi lagu mana payuh ni. Palo ke pakai tolak. Jadi maknanya mudarat malik, mudarat fuqara. Wa fi ashrin, pada 10 ekor unta. Syatanin, 2 kambing. Wa fi khamsati salatu siyahin, wa fi ashrin 4 siyahin. Itu sebagaimana tadi. Wa syatu al-wajibatu fi ma duna 25 min al-ibil. Kambing itu yang wajib itu ialah pada bare yang kurang daripada 25 daripada ibil. Kalau siapa 25 bukan kambing dah, waktu bik unta. Jaz'atud do'ning laha sanatun. Baginya bagi do'ning tu umur 1 tahun. Umur 1 tahun biri-biri do'ning. Daripada biri-biri jaza'ah. Jaza'ah tu makna laha sanatun, baginya umur setahun, namanya jaza'ah. Kalau pun tidak cukup setahun, ajza'at, bersalin gigi. Wa illam yatim laha sanatun, sekalipun tidak sempurna baginya, bagi jaza'ah tu umur setahun. Tapi yang kurang daripada ni boleh. Salin gigi, ya boleh lah waktu bi'at tu. Kama qala wa ar-Rafi'i, sebagaimana berkatakan dia akan matu al-Imam Rafi'i fil udhiyah, pada bicaraan mengenai udhiyah makna bak gerbe. Wa nazala dzalika manzilatal bulugh, telah menempatilah oleh Rafi'i demikian itu mana bersaling gigi itu ialah pada tempat bulu balik bisin dengan tahun awal ihtilam atau dengan ihtilam. Kalau manusia agak ada balik dengan umur, ada balik dengan ihtilam. Jadi begitulah bandingnya dia nya. Aw saniyatu ma'zin, atau saniyah laha sanatani, mana ma'zin anak kambing yang baginya umur 2 tahun. Kalau kambing 2 tahun lebih, biri-biri setahun boleh dah. Jadi dok ni saat ni biri-biri, yang ma'zin maknanya ialah ma'zin makna kambing. Fahuwa mukhayyarun bainal jaz'ati was saniyati. Maka diberi pilih, maka ia orang yang keluar zakat saat ni diberi pilih 5 ekor unta, dia nak keluar jaz'ati yang sudah bersalin gigi daripada biri-biri, wasaniyati minal ma'iz, iaitu daripada kambing. Ikutlah hok mana-mana. Qala wala yata'awyanu ghalibu ghanamil baladi li khabar. Tidak tertentu ghalibu ghanamil balad, hok ghalib kambing negeri dok. Limadza li khabari fi kulli khamsin syatun, gitu Nabiitelok tak ada kait. Pada tiap-tiap 5 ekor unta syatun, gitu yang Nabi kata. Wa syatu tu terlaku ala dhani wal ma'zi. Kalau begitu syah itu diitulakkan di atas dhani dan juga ma'zi, ma'iz.
Lakin akan tetapi la yajuzu al-intiqalu ila ghanami baladin ukhra. Tidak boleh, tidak harus berpindah kepada kambing negeri lain. Illa bimisliha, malaikat dengan seumpamanya. Seumpama kambing fil qimati pada harga, bersama itu pada harga. Au khairin minha, ataupun lebih baik daripadanya, tak apa. Waktu bihuk lebih baik, tak ada apa. Tu dia. Nah, kita nak waktu bihuk lebih baik, tak ada apa. Wa yujzi'ul jaza'u min ad-dhani. Mau madai oleh jaza' min ad-dhani, biri-biri umur setahun. Awis saniyu min al-ma'zi, kambing umur 2 tahun. Kal udhiyah, supaya udhiyah juga. Hok nak gerbe. Nah. Wa in kanatil ibilu inathan, dan jika sekalipun adalah uto tu ialah tino, uto tino. Nah, disir kismi syati alaih, karena terbenar nama syatu di atasnya. Di atas al-mazkur min dhani wal ma'iz. Wa yujzi'u ba'iru zakati an duni 25 iwadhan anisyatil wahidati. Memadai jaza minad dhani. Itu makna umur setahun lebih daripada biri-biri. Awisaniyu minal ma'zi, ataupun umur 2 tahun daripada kambing. Kalau dia wa in kanat wa yujzi'u ba'iru zakati, memadai ba'iru zakah, unta zakat. Daripada duni, daripada kurang 25. Jadi hok wajib kena keluar 1 ekor untanya ialah 25 ekor unta. Tapi kalau tak cukup 25 ekor unta, nuak tubik seekor unta juga boleh. Allah kelebih tak apa. Boleh. Tak cukup 25 ekor unta, 23 ekor je pun tak wajib lagi 1 ekor unta. 5 ekor kambing. Dok dia nak subik seekor unta boleh. Allah kelebih orang panggil. Iwadon anisyatil wahidati, ganti daripada seekor kambing. Awisyahi al-muta'addidati, atau kambing yang berbila-bila. Wa ilam yusawi qimat syah, sekalipun unta sani tidak menyamai harga kambing. Li'annahu yujzi'u an 25. Kerana al-ibil itu, seekor unta itu memadai daripada 25. Kama sayati, sebagaimana lagi akan datang. Kalau 25 ekor unta memadai seekor unta dikeluarkan zakat, pak kalau kurang gak kokoh lagi lah. Tu. Kama sayati. Fa amma dunaha aula, maka daripada barang yang kurang daripada 25 aula terlebih utama. Wa afadat idafatu ila zakah, dan memberi fahamlah oleh idafahnya ba'iruz zakah. Idafah ba'ir itu kepada zakah. Ba'iruz zakah itu afadat memberi faham ila zakati, kepada zakat, i'tibaru kaunihi unta, dengan iktibar keadaannya unta itu makna unta itu perempuan, makna tino, makna binta makhadin, makna binta makhad yang lagi akan datang huraian dia. Fama faqar, maka yang lebih di atasnya lagi boleh. Kok nak keluar zakat sana. Kama fil majmu', sebagaimana dalam kitab majmu'. Wa fi 25 min al-ibil bintu makhad. Sini ada keterangan dia. Bintu makhad, seekor bintu makhad, mana hok tino. Kalau jatuh ibnu makhad. Min al-ibil, japo dia bintu makhad ni. Wahya bintu makhad ni allati laha sanatun, unta baginya, bagi unta itu makna 1 tahun. Wa ta'anat sisaniati, masuk pada 2 tahun yang kedua, makna setahun lebih. 1 tahun masuk kedua tahun yang kedua. Sumiyat bidzalika, lima zadi namanya maknanya bintu makhad. Sumiyat bidzalika, dinamo ke bintu makhad itu dengan bintu makhad li'anna ummaha,
Kerana Mok bintu Makhok ni ba'da sanatin lepas daripada setahun min wiladatiha daripada beranaknya, daripada tempoh dia beranak. Tu Mok dia tu tahmilu marratan nganduk lain pula doh. Tu. Jadi fatasiru minal makhot ay al-hawamili. Makhot tu makna hawamil yang mengandung. Jadi anak kepada ibu yang mengandung. Ibu utuh yang mengandung, maka panggil bintu makhot. Kalau tino, kalau jatuh ibnu makhot. Makhot karena yang mengandung hawamil. Qala wa fi sittin wa salatina bintu labun ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa nabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.